Hari ini insya-Allah sebenarnya saya punya perancangan kita meneruskan yang lalu, iaitu kita masuk pada tahun yang ke-11, 12, 13 kenabian, tahun-tahun sebelum hijrah. Ada perjanjian Aqabah pertama dan ada perjanjian Aqabah yang kedua. Cuma sekadar nak flashback tuan-tuan, warming up. Nak bawa pada tuan-tuan kenapa kita perlu belajar sirah. Misal dalam surah Al-Anbiya Allah rakamkan cerita tentang Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga keberkatan dalam masa kita, iaitu Allah taala memilih kita untuk dapat duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, untuk malam ni kita akan berbicara berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya keberkatan dan juga kebaikannya sepanjang mana kita membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepanjang mana kita mencontohi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Ghazali menyebutkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut perbuatan dan juga pertuturan Nabi, sama ada dia menjadi sebagai qanun, hukum, ataupun dia akan mendatangkan manfaat dan juga kebaikan. Misalnya tuan-tuan, kita boleh tengok dari sudut aspek perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kecil, namun pengajaran yang paling besar yang kita boleh belajar daripada Nabi. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mengawali yang sebelah kanan berbanding daripada yang sebelah kiri. Nabi pakai baju sebelah kanan, tanggalnya nanti sebelah kiri. Nabi masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Nabi masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Nabi lakukannya tuan-tuan secara konsisten. Kalau kita belajar daripada secara literal hadis ini, sunnah ini, yang kita akan ikuti Nabi, iaitu melakukan apa-apa kebaikan, dahulukan yang kanan, kemudiankan yang kiri. Kalau melakukan perkara-perkara yang sebaliknya, dahulukan yang kiri dan kemudiankan yang kanan. Namun bagi masyarakat moden, apa yang dia boleh belajar daripada Nabi? Sebenarnya tuan-tuan, dahulukan yang kanan, kemudiankan yang kiri ini, dia bukan sekadar itu. Namun Nabi tunjukkan kepada kita sampai tahap kita boleh dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri ini, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling terbaik pengurusan dirinya, orang yang paling well managed person tuan-tuan. Kalau Nabi tak teratur kehidupannya tuan-tuan, dia tak akan berlaku secara konsisten, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Tak. Kalau Nabi tak berdisiplin, kalau pengurusan Nabi tak betul, Nabi tak akan sampai ke tahap itu. Cuba tengok kita tuan-tuan. Ada masa masuk masjid pun tak kira kaki kanan, kaki kiri. Tak ingat. Pakai baju pun tak kira tangan kanan, tangan kiri. Kita tak ingat. Sebab apa? Sebab kita tak berapa teratur. Saya minta maaf sebut. Bukan orang lain tuan-tuan, saya sendiri pun begitu.
Kita tak berapa teliti dan tak berapa teratur. Tapi Nabi lakukan secara konsisten, menunjukkan setiap perbuatan Nabi, perilaku Nabi, Nabi merancang. Nabi merancang. Yang ini yang boleh kita belajar daripada Nabi SAW. Contoh yang lain pula tuan-tuan, misal Nabi SAW kalau makannya sampai habis. Bahkan kalau ada butir-butir makanan yang berada di jari-jari Nabi, Nabi akan menjilatnya sampai habis. Bahkan kalau makanannya jatuh di atas lantai pun Nabi akan kutip makan sampai habis. Secara literal tuan-tuan, kita nampak inilah amalan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan makanlah sampai habis. Apa-apa makanan yang berada di tangan, jilatlah sampai habis. Kalau terjatuh daripada pinggan, selagi mana di tempat yang bersih, makanlah sampai habis. Tetapi bagi masyarakat moden, kita boleh belajar daripada aspek yang lebih luas. Nabi mengajar kita sebagai seorang Muslim, lakukan setiap perkara, buat sampai habis, buat sampai sempurna. Nabi tunjukkan daripada aspek yang paling kecil. Jangan cerita benda yang besar. Benda yang paling kecil, pada remeh pada kehidupan kamu, bab makan. Kalau bab makan pun terlatih untuk makan sampai habis, sampai sempurna, insya-Allah akan terlatih kepada perkara-perkara yang lain. Sebab itu bila Nabi pergi peperangan Uhud tuan-tuan, pulang Nabi SAW daripada peperangan Uhud, yang kita kata Nabi kalah dalam peperangan Uhud. Sebenarnya Nabi tak kalah dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan boleh baca dalam banyak riwayat. Habis peperangan Uhud, bila Abu Sufyan mengisytiharkan, kita seri, Badar kamu menang wahai Muhammad, Uhud kami menang. Kita jumpa pada Badar Al-Mau'id tahun depan. Kita buat double set. Nak buat perang penentuan siapa yang paling hebat di antara dua-dua peperangan ni. Nabi SAW tak biarkan Abu Sufyan dan tentera-tentera Quraisy pulang macam tu. Nabi kerah Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi yang tercedera. Kamu cedera ke? Kamu tak tercedera ke? Semuanya Nabi minta mereka terus mengejar Abu Sufyan dan tentera-tentera Quraisy sampai ke satu lokasi namanya Hamratul Asad. Sehingga perang tu digelar sebagai Perang Hamratul Asad. Jarak antara Uhud ke Hamratul Asad ni tuan-tuan sekitar dalam 180 km. Tuan-tuan bayangkan Nabi kejar dengan kuda. Sahabat Nabi tercedera tuan-tuan, penat dalam peperangan ni, keluar terus berjuang. Nak bagi tahu, buat kerja sampai habis. Ini pengajaran-pengajaran kecil yang kalau kita nak betul-betul nak melihat apa yang saya boleh lihat daripada kisah Nabi, apa yang saya boleh belajar daripada sunnah Nabi. Tapi inilah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mengikuti sunnah Nabi tak ada kerugian, bahkan membawa kepada kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tinggal kita je saja tuan-tuan nak membaca dan mengetahui dan juga menggali faedah-faedah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau orang mukmin hari ini tuan-tuan buat kerja semua sampai habis, macam mana keadaan kita? Kalau buat kerja semua sampai habis, orang mukmin semuanya paling disiplin, semuanya dalam keadaan teratur, semuanya dalam keadaan terancang urusannya. Macam mana keadaan orang mukmin? Selain daripada memperolehi pahala mengikuti sunnah Nabi, bahkan dia juga akan memperolehi manfaat kebaikan di dunia juga, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya tak terhenti belajar sirah ni kepada Nabi SAW. Cerminan sirah ni dalam kehidupan kita tak terhenti hanya kepada Nabi SAW. Bahkan dia boleh lajak sampai ke para anbiya yang terdahulu. Sebab itu bila kita baca Quran, banyak kisah para rasul yang terdahulu yang menjadi teladan, rujukan, pengajaran kepada Nabi SAW secara khusus. Nak bagi tahu cerita para nabi yang terdahulu menjadi mentor kepada Nabi SAW dan sudah tentu menjadi pengajaran kepada kita. Hari ini tuan-tuan, kata Tuan Imam, adalah kuliah pertama. Lama dah kita tak bertemu. Kita berada dalam musim pandemik dan sampai hari ini pun kita tak tahu lagi macam mana keadaan kita, sampai bila keadaan ini akan berterusan. Perkara yang berlaku pada hari ini tuan-tuan berlaku juga kepada para nabi yang terdahulu. Berlaku.
Berlaku juga kepada para nabi yang terdahulu. Tuan-tuan boleh semak di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87. Surah Al-Anbiya, Allah cerita tentang Nabi Yunus bin Mata'. Ini kita tak masuk sirah lagi tuan-tuan. Hari ini insya-Allah sebenarnya saya punya perancangan kita meneruskan yang lalu, iaitu kita masuk pada tahun yang ke-11, 12, 13 kenabian, tahun-tahun sebelum hijrah. Ada perjanjian Aqabah pertama dan ada perjanjian Aqabah yang kedua. Cuma sekadar nak flashback tuan-tuan, warm me up. Nak bawa pada tuan-tuan kenapa kita perlu belajar sirah. Misal dalam surah Al-Anbiya Allah rakamkan cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Mata'. Allah Ta'ala sebut wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, kata Allah. Dan ingatlah cerita tentang Zunnun. Zunnun ni merujuk kepada Nabi Yunus bin Mata'. Dia adalah Nabi yang telah ditelan oleh seekor ikan yang dinamakan sebagai Nun, ikan Nun. Kalau kita ikan paus lah tuan-tuan. Okay? Jadi dikenali sebagai Zunnun. Idh dhahaba mughadiban, kata Allah Ta'ala, apabila Zunnun ni, Nabi Yunus, pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, marah. Kenapa dia marah? Sebab bila Nabi Yunus berdakwah, kaumnya menolak dakwahnya, bahkan mengancam nyawa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah kata Nabi Yunus zahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah. Bukan Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Tak. Ramai yang menyangka Nabi Yunus tinggalkan kaum. Tidak. Sebab Allah guna kalimah zahaba. Zahaba ni maksudnya pergi. Bila pergi, artinya dia akan kembali. Kalau Allah kata idh hajara, apabila Nabi Yunus berhijrah, ia tinggalkan terus. Ataupun idh kharaja, apabila dia keluar, dia akan tinggalkan terus. Tapi Allah kata idh dhahaba, apabila dia pergi, tinggalkan sebentar saja. Dia nak pergi, lepaskan perasaannya, marah kepada kaumnya ni sebab menolak dakwahnya. Lalu Allah kata apa? Fadhanna allan naqdira alaihi. Nabi Yunus keluar sebentar tu, sangkaan dia mungkin Allah Ta'ala tak akan sulitkan urusannya. Kisah yang masyhur iaitu Nabi Yunus naik kapal layar di tengah lautan, kapalnya dipukul oleh satu ombak yang besar. Bila ombak yang besar memukul kapal layar yang dibawa oleh Nabi Yunus dan pengikut-pengikutnya tuan-tuan, menyebabkan kapal layarnya rosak. Nabi Yunus cadangkan kepada kaum dia, katanya, ni kapal layar ni rosak ni, kita kena buang semua muatan-muatan kita, bekalan makanan, bekalan pakaian, bekalan-bekalan lain, semua kita buangkan ke dalam lautan bagi ringankan beban. Dah buat semua perkara tuan-tuan, tengok-tengok kapal layar masih lagi tak boleh berlayar. Tuan Haji kita tahulah kalau naik kapal terbang tu macam mana kan. Kalau berada dalam keadaan yang sangat tak stabil, semua pakat risau. Tapi bila tak boleh berlayar juga tuan-tuan, Nabi Yunus kata apa? Kemungkinan salah seorang daripada kita, penumpang ni, kena terjun dalam lautan supaya lebih meringankan beban. Sampai tahap tu tuan-tuan, kena terjun. Daripada ramai-ramai tu, salah seorang kena terjun. Dan semuanya setuju sebab ini cadangan daripada Rasul mereka. Pendek cerita tuan-tuan, mereka melakukan undian. Undian yang pertama, naik nama Nabi Yunus bin Mata'. Semua pakat, mungkin tersalah. Takkanlah kita nak minta Nabi kita terjun dalam lautan. Buat undian yang kedua, pun nama Nabi Yunus bin Mata'. Mereka buat lagi undian kali ketiga, tetap nama Nabi Yunus bin Mata'. Dan Nabi Yunus ni tuan-tuan, walk the talk lah. Cakap serupa bikin, dia tak cakap banyak, berdiri dan dia terjun terus ke dalam lautan. Masuk dalam lautan tuan-tuan, terus telah ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Okey, ikan yang sangat besar. Tuan-tuan boleh baca dalam banyak-banyak surah. Surah Al-Anbiya ada cerita, surah Al-Qasas ada cerita dan beberapa surah-surah yang lain. Allah menggambarkan ikan tu sangat besar dan ikan itu hidup sampai hari akhirat. Tuan-tuan boleh cek dalam Quran. Ada. Pendek cerita tuan-tuan. Allah kata apa? Fanada fi dhulumat. Bila Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan, ditelan oleh ikan tadi tuan-tuan, Allah kata fanada, Nabi Yunus menyeru kepada Allah fi dhulumat, di dalam kegelapan. Kalau tuan-tuan cek ayat ni tuan-tuan, kalimah az-zulumat adalah kalimah plural. Plural.
Okey, dia adalah jamak muannas salim. Dan kalau plural dalam bahasa Arab, jamak dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia adalah bilangan 3 ke atas. Saya minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya ke? Boleh Kalau bahasa Arab punya bilangan tuan-tuan, dia ada mufrad, tunggal, muthanna, bilangan 2, jamak bilangan 3 ke atas. Kalau bahasa Inggeris, singular ni bilangan 1, plural bilangan 2 dan ke atas. Ada beza Jadi Allah sebut Nabi Yunus ni menyeru kepada Allah fi zulumat, dalam jamak, dalam kalimah jamak. Maksudnya musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus adalah musibah yang bertimpa-timpa. Bukan 1, bukan 2 musibah, tapi musibahnya 3 dan lebih. Itu maksudnya tuan-tuan. Boleh? Kata Al-Imam Ibn Kathir, paling minimum musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus ada 3. Kegelapannya ada 3. Pertama, iaitu kegelapan di dalam perut ikan. Kedua, kegelapan di dalam lautan. Dan yang ketiga adalah kegelapan pada waktu malam. Ada 3 kegelapan, 3 musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tuan-tuan duduk dalam perut ikan, ada riwayat menyebutkan 3 hari, ada riwayat menyebutkan tak lebih daripada 7 hari. Kalau kita belajar ilmu perubatan pun, kita punya tubuh kalau tak minum lebih daripada 7 hari, dia dehydrate dan membawa kepada kematian. Tak lebih pun. Sampai 7 hari, itu maksimum. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pernah tak naik satu tongkang tuan-tuan, bot, tengah lautan pada waktu malam. Hujan ribut. Macam mana bayangan kita duduk di atas lautan tu, tak nampak daratan. Perasaan ni hanya berserah kepada Allah. Sekarang Nabi Yunus bukan duduk di atas lautan, dia duduk di dalam lautan berhari-hari. Kalau orang yang kapalnya karam tuan-tuan, hanya berpaut di atas satu papan, satu malam duduk atas lautan tuan-tuan, hanya hanyut saja atas lautan, macam mana keadaan dia? Kita boleh bayangkan ketakutan dia di waktu malam di atas tengah-tengah lautan bersendirian. Nabi Yunus, ujian yang Allah timpakan adalah ujian yang tak munasabah. Ujiannya di dalam perut ikan, di dalam lautan. Apa yang Allah nak sampaikan tuan-tuan? Allah kata bila keadaan seperti itu, Nabi Yunus nada, dia menyeru kepada Allah. Kalimah nada, kalau kita faham cerita ni tuan-tuan, dia bukan menyeru, tapi Nabi Yunus menjerit, melolong, minta pertolongan Allah. Cuba kita nak waliyadzubillah, duduk dalam satu rumah tuan-tuan, terperangkap, kemudian berlakunya kebakaran. Macam mana keadaan kita? Nak ke sana tak boleh, nak ke sini tak boleh. Yang kita boleh buat, menjerit minta pertolongan sekuat hati kita. Begitulah keadaan Nabi Yunus bila Allah kata fanada fi dhulumat. Dia menjerit di dalam kegelapan-kegelapan tersebut. Apa ucapannya tuan-tuan? Allah kata, Nabi Yunus menyebutkan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Nabi Yunus berwirid mengucapkan taubat dan istighfar kepada Allah, mengakui kesalahannya telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Bila berlaku keadaan tu tuan-tuan, Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najjaynah. Kalimah fastajabna, fa dekat situ tuan-tuan adalah memberi maksud segera. Dia bertaubat sahaja kepada Allah, Allah segera mustajabkan doanya. Wa najjainahu, dan Allah menyelamatkannya minal gham, daripada kesulitan tersebut. Tuan-tuan tengok Allah tunjukkan kepada kita, bila Nabi Yunus diuji dengan musibah terperangkap dalam perut ikan, dia bertaubat kepada Allah, Allah memberikannya jalan keluar. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Kita hari ini terperangkap dalam pandemik COVID-19. Kita lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, iaitu beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah akan datangkan jalan keluar. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok ayat itu, Allah lengkapkan ayatnya, menyempurnakan ayatnya dengan kalimah wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah perbuatan aku menyelamatkan orang mukmin, seperti mana aku menyelamatkan Nabi Yunus bin Matta'. Nabi Yunus diuji dengan musibah tak munasabah.
pun Allah bantu dan selamatkan. Apatah lagi kita orang mukmin yang Allah uji takkan seberat seperti mana para nabinya. Ujian kita tak sampai ke tahap para nabinya. Sudah tentu lebih-lebih lagi Allah boleh bantu dan Allah boleh selamatkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pakat maklum pada keluarga kita, ini antara pengajaran yang Allah sebut dalam Quran. Ini antaranya, maklumkan, perbanyakkan istighfar. Bagi tahu pada ahli qaryah kita, istighfar. Tuan-tuan ada TV, keluarkan teks ayat ini tuan-tuan. Bagi tahu apa faedahnya istighfar. Ini bukan dosa saya Ustaz. Ya, bukan dosa kita. Tapi ini antara yang Allah tinggalkan amalan kepada kita. Allah yang memberikan musibah, Allah lah yang memberikan jalan keluar. Tak ada contoh lain tuan-tuan. Inilah para nabi kita menunjukkan teladan kepada kita. Belajar daripada sirah. Tak cukup dengan ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala sebut, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Yunus telah pesan kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfar kepada Allah. Nabi Yunus tuan-tuan adalah Nabi yang membina bahtera tu. Kemudian datangnya banjir besar. Masa dakwah Nabi Yunus, Nabi Nuh terhalang tuan-tuan, ditolak oleh kaumnya, Allah datangkan musibah pandemik jugalah bahasa kita, iaitu musibah kemarau yang membawa kepada kelaparan, kebuluran dan kematian. Kan masuk pandemik ni bila berlaku secara besar-besaran, semua terkesan dengan wabak tersebut, maka digelar sebagai pandemik. Zaman Nabi terdahulu pun seperti itu juga tuan-tuan. Berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pesan kepada kaum dia, istighfar dan bertaubat. Kena musibah, istighfar dan bertaubat. Allah kata apa tuan-tuan? Asbab mereka bertaubat, yursilis samaa'a alaikum midrara. Dialah Allah yang menghantar awan midrara, yang mengandungi hujan yang sangat lebat. Allah turunkan musibah kemarau, Allah berikan jalan keluar hujan yang lebat. Asbab taubat, istighfar. Sebab itu Hasan Al-Basri tuan-tuan, Hasan Al-Basri pernah ditanya pada zaman dia, ada seorang lelaki datang kepada dia. Dia kata, wahai imam, saya ini orang miskin, fakir. Apa perlu saya buat? Apa amalan yang perlu saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, iaitu taubat dan istighfar kepada Allah. Kalau tengok tuan-tuan, tak ada kaitan. Kita miskin apa kaitan dengan dosa? Bukan saya buat dosa, saya miskin. Tapi kata Al-Imam Al-Basri, taubat dan istighfar kepada Allah. Datang si fulan yang lain pula, Allah tak kurniakan dia zuriat tuan-tuan. Dalam kata kita, mandul. Mengadu pada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri menjawab jawapan yang sama. Kamu tak dikurniakan zuriat, istighfar dan bertaubat. Ramai kita ingat bila kita istighfar dan taubat ni, maksudnya ini dosa lah ni tuan-tuan. Tak semestinya. Istighfar dan taubat di dunia, dia mengundang rahmah dan juga nikmat Allah. Istighfar dan taubat untuk hari akhirat, dia mengundang pengampunan Allah. Orang yang istighfar dan taubat tak akan rugi tuan-tuan. Sebab itu Nabi istighfar 70 ke 100 kali sehari. Walaupun Nabi ni maksum. Walaupun Nabi ni maksum. Ini antara perkara yang Nabi buat untuk kita ikut dan untuk kita amalkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Datang si fulan yang lain pula mengadu kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, saya ni ada kebun dan saya telah usahakan tanaman. Satu tanaman saya pun tak ada yang hidup, semua mati. Saya tak ada hasil. Apa yang perlu saya buat? Jawapan yang sama tuan-tuan, istighfar dan bertaubat. Akhirnya tuan-tuan, ramai pakat marah kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Asal ada musibah je, ada masalah yang ditanyakan, jawapannya adalah sama, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Tak ada jawapan lain ke? Lalu mereka tanyakan kepada Hasan Al-Basri, kenapa semuanya jawapan adalah istighfar dan taubat? Tidak ada jawapan yang lain ke? Kata Imam Hasan Al-Basri, ini bukan jawapan saya. Ini adalah jawapan daripada Tuhan saya. Lalu dia pun membaca kisah surah Nuh tadi tu tuan-tuan.
Dan Allah sambung, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Asbab Allah turunkan hujan kerana mereka bertaubat, Allah melipat gandakan hartanya, zuriatnya dan tumbuhkan kebun-kebun untuk mereka. Nampak tuan-tuan? Istighfar dan bertaubat ini membawa kita kepada jalan keluar daripada musibah, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ini antara pengajaran daripada kisah para Anbiya. Sebab itu saya kata tak berhenti kepada zaman Nabi. Kalau kita dapat belajar daripada sirah Nabi pun dah sangat baik tuan-tuan. Sangat baik sebab banyak teladannya. Dan boleh juga belajar daripada kisah para Nabi yang terdahulu. Kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri tuan-tuan. Beliau ni karang satu kitab sirah moden yang diberi nama dengan nama Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ni adalah nama yang Allah beri kepada penghuni-penghuni syurga. Ada satu minuman di dalam syurga tuan-tuan yang Allah beri khas untuk golongan Al-Abrar, golongan Al-Muqarrabin. Dalam syurga ni ada dua. Satu golongan Ashabul Yamin, duduk di syurga yang rendah. Satu lagi duduk di syurga yang atas, namanya Al-Muqarrabin. Penghuni syurga ni ada dua kategori ya. Dia ada yang duduk di syurga rendah, ada duduk di syurga yang atas. Yang duduk di syurga yang atas ni tuan-tuan, dia ada satu minuman khas yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum. Arak dalam syurga ni ada macam-macam jenis, tapi salah satunya Allah memberi nama Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq ni tuan-tuan, dia bermaksud jus perahan buah-buahan syurga. Buah-buahan syurga pun special, apatah lagi jus perahannya tuan-tuan, lagi-lagi special. Dan Al-Makhtum maksudnya dalam keadaan dia tertutup, dia terhindar daripada busuk, terhindar daripada mudarat, terhindar daripada penyakit dan sebagainya. Allah beri nama kepada arak ni namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ambil nama ni, berikan kepada nama kitab sirah dia, iaitu kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Dia nak kata apa tuan-tuan? Dia nak bagi tahu selagi mana kita belajar sirah, selagi mana kita menghirup faedah-faedah sirah, dia sama macam tuan-tuan menghirup arak di dalam syurga Allah. Faedahnya terlalu luas dan faedahnya terlalu banyak. Satu pun tidak ada mudarat, melainkan semuanya manfaat daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadinya tuan-tuan, melihat sirah Nabi ni kita tak sekadar melihat sekadar kronologi, tapi kita kena tengok apa di balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sikitlah tuan-tuan. Sekarang ni kita berada di tahun yang ke-13 kenabian. Tahun last sebelum Nabi SAW berhijrah. Tuan-tuan boleh ikuti kuliah di YouTube sebelum ni. Lama dah tuan-tuan, beberapa bulan yang lalu kita dah bincang tentang perjanjian Aqabah yang pertama. Tahun yang ke-13 adalah perjanjian Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah ni, Aqabah ni adalah sempena merujuk kepada nama tempat. Kalau dulu tuan-tuan di Malaysia ni ada nama perjanjian Pangkur, kan? Mana datang Pangkur tuan-tuan? Merujuk kepada lokasi perjanjian itu dilakukan. Ada nama perjanjian namanya perjanjian London. Kenapa? Merujuk kepada lokasi perjanjian itu dilakukan. Nabi pun begitu juga. Ada satu perjanjian namanya perjanjian Aqabah. Aqabah ni maksudnya adalah denai. Macam mana kau tuan-tuan? Dalam bahasa kita, kalau kita jalan di hutan, ada satu laluan yang telah disediakan, namanya denai, kan? Denai. Okey, laluan tu memang orang lalu kat situ. Jadi kawasan tu dia ada macam laluan. Tak bertar pun, tapi kawasan tu kerap dilalu, nampak macam ada laluan dalam hutan, dalam semak, kita panggil denai. Kalau di tanah Arab, dia tak ada semak, tapi dia ada bukit-bukit batu. Bukit-bukit batu. Di antara bukit-bukit batu ni tuan-tuan ada laluan, seolah-olahnya batu-batu tu dia memberi ruang. Macam mana kata? Dia macam ke tepi ada satu laluan kecil, orang lalu kat tepi-tepi tu. Itu namanya Aqabah. Itu namanya Aqabah. Macam denai lah juga tuan-tuan.
Sebab itu Allah Ta'ala bila cerita tentang syurga, amalan bagi penghuni syurga, Allah kata apa? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu tak ada amalan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, tapi Allah sebut amalan tu Allah sandarkan dengan nama Al-Aqabah. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Balad, Allah sandarkan nama Al-Aqabah sebab Allah nak bagi tahu amalan yang tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi Allah ni, dia punya sukar dia macam tuan-tuan melalui jalan-jalan di tebing-tebing bukit batu ni. Allah kata Aqabah. Antaranya Allah kata apa? Fakun raqabah. Tuan-tuan baca ayat tu. Bebaskan hamba-hamba dan sebagainya. Okey, jadi perjanjian ini namanya perjanjian Aqabah. Perjanjian ini dilakukan di Jamratul Ula. Kalau tuan-tuan pergi haji di Mina, ada 3 jamrah. Jamrah yang pertama tu adalah Jamrah Sughra, ataupun hari ini dikenali sebagai Jamratul Ula. Di jamrah tu tuan-tuan, pada zaman dahulu ada 2 bukit batu. Dan di antara dua bukit batu tu ada satu laluan yang dipanggil Aqabah. Dan di situlah tempat Nabi melakukan perjanjian bersama dengan orang Yathrib ataupun orang Ansar. Hari ini kawasan itu telah ditanda dengan satu binaan masjid berwarna kuning. Kecil masjid itu tuan-tuan, kalau kita tengok macam store, saya minta maaf sebut tuan-tuan. Dan masjid itu dikenali sebagai Masjid Al-Aqabah. Dia berada betul-betul di lokasi Mina, berhampiran dengan Jamrah Al-Ula. Okey? Baik. Perjanjian pertama selesai dah tuan-tuan. Sekarang kita masuk perjanjian yang kedua. Sebelum berlaku perjanjian yang kedua ni, Nabi SAW telah menghantar Mus'ab bin Umair. Setahun sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar duta dah. Duta kecil pergi dakwah. Sebab Mus'ab ni dikenali sebagai mukri, orang yang pakar dalam bacaan Quran. Dia baca tuan-tuan, dia berjaya menarik perhatian dan hati manusia untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu kelebihan Mus'ab. Dan Mus'ab ni dia masih lagi muda ketika itu. Dan Mus'ab ni antara kelebihan kenapa Nabi hantar dia awal, sebab dia duduk di 2 tempat. Dia pernah jadi kaya dan dia juga pernah miskin. Jadi kalau dia sampai Madinah, nak bergaul dengan orang kaya Madinah tuan-tuan, dia tahu macam mana nak berkomunikasi. Dan kalau dia bergaul dengan orang miskin, dia tahu macam mana dia nak berkomunikasi. Ini teknik yang Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi tak sembrono tuan-tuan hantar dakwah. Nabi gunakan kaedah-kaedah. Di tempat yang macam ni kaedahnya. Di tempat yang macam ni, kaedahnya macam ni. Kita kena tengok kepada mad'u kita, audiens kita. Okey, ini antara yang Nabi ajar, hikmah dari dalam berdakwah. Jadi Mus'ab ni sebelum Islam dia kaya raya tuan-tuan. Perfume-nya adalah semuanya daripada luar negara. Pakaian luar negara, tuan-tuan boleh baca dalam riwayat-riwayat tentang Mus'ab ni. Sangat tampan dan sangat kaya raya. Suara sangat lunak. Bila dia miskin selepas Islam tuan-tuan, Nabi menangisi kemiskinan Mus'ab. Sebab kata Nabi SAW, bila Mus'ab ni dia masuk Islam, dihalau oleh keluarganya, dia punya miskin tuan-tuan. Kulit dia ni berkerak macam ular salin kulit tuan-tuan. Macam ular salin kulit, tak macam Mus'ab yang dahulu. Tapi dia buat kerana agama dia. Dia tak kisah saya tolak dunia saya, orang halau saya, mak saya tak terima saya, tak kisah. Yang penting saya tetap beriman kepada Allah. Ini perjuangan di dalam agama Mus'ab. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab ni dia berjaya mengislamkan tokoh-tokoh besar di Madinah ataupun Yathrib pada saat tersebut tuan-tuan. Antaranya iaitu Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, Asad bin Zararah. Ni antara tokoh-tokoh Madinah ni, Ansar yang besar-besar, dia berjaya islamkan. Antara Al-Bara' bin Al-Marru, ni antara ramai lagi tokoh-tokoh besar. Kemampuan Mus'ab ni, dia pegang tokoh-tokoh ni sehingga cukup setahun tuan-tuan. Boleh kata setiap rumah di Madinah mesti ada wakil yang telah memeluk Islam. Kerja yang besar lah, tempoh yang pendek tapi buat usaha yang sangat hebat. Ada satu perkara yang tuan-tuan kena tengok. Pelik sikit tuan-tuan, Nabi SAW bila nak mengikat perjanjian Aqabah, orang Madinah ni terima mudah dakwah Nabi SAW. Nabi tak sampai pun mereka boleh terima mudah. Berbanding dengan orang Mekah yang dakwah pada mereka tu adalah Nabi sendiri, tapi dia tolak mentah-mentah. Saya dah bincang pada tuan-tuan dah, kenapa orang Mekah bertolak dakwah Nabi bulat-bulat walaupun dia dah nampak kebenaran, walaupun dah nampak mukjizat. Tetapi
Para ulama juga bincang, kenapa orang Madinah lebih mudah terima dakwah Nabi walaupun dia tak jumpa Nabi. Antaranya ada sebab empat perkara. Yang pertama, iaitu kerana orang Aus dengan Khazraj adalah orang yang nenek moyangnya berasal daripada Yaman. Yaman adalah terkenal dengan kelunakan akhlak, kelembutan jiwa terkenal. Orang Yaman terkenal. Di antara bangsa-bangsa Arab ni tuan-tuan, orang Yaman ni di antara yang paling lunak dan paling baik akhlaknya. Diakui sendiri oleh orang Arab. Okey, ini orang Yaman. Jadi Aus dengan Khazraj ni, dia punya moyang dia datang daripada Yaman. Sebab itu dia ni lebih lunak. Mus'ab bin Umair jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansar ni. Mudahnya Sa'ad bin Mu'az masuk Islam tuan-tuan. Dia duduk sebelah Mus'ab, Sa'ad ni, dia duduk sebelah Mus'ab. Mus'ab kata, ni agama ni bla 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 bla. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, macam mana ya saya nak masuk agama ni? Kata Mus'ab, mudah. Kamu mengucap kalimah la ilaha illallah. Mengucap terus masuk Islam tuan-tuan. Bayangkan, ada tak Abu Jahal, Abu Lahab tuan-tuan, Nabi panggil duduk sebelah, duduk cita-cita agama masuk Islam? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Tapi orang Madinah macam tu tahap dia. Bahkan tuan-tuan sendiri pun boleh pergi Madinah hari ni, tuan-tuan boleh nampak perbezaan orang Mekah, orang Madinah. Tapi sahabat saya tuan-tuan, dia orang Mekah. Dia tak boleh terima tuan-tuan kita kata macam tu. Dia kata apa? Dia kata, entah pergi ke Mekah ni, yang tuan-tuan jumpa orang Mekah yang kasar-kasar tu, itu bukan orang Mekah yang asal, bukan orang tempatan. Itu semua orang-orang luar negara yang berniaga dekat Mekah. Dia nak bagi tahu orang Mekah pun lembut juga, cuma kita tak jumpa je. Sebab dia orang kaya-kaya tuan-tuan, dia duduk di rumah. Yang berniaga dekat kedai-kedai itu bukan orang Mekah. Itu semua orang-orang luar. Orang Yaman ada, orang Kazakhstan pun ada, Uzbek pun ada, orang Pakistan, Patani, semua ada. Tapi dia kata, ni bukan. Tapi nak bagi tahu kelunakan akhlak orang Yaman lebih. Okey, dan mereka tu adalah daripada Aus dengan Khazraj. Yang kedua, orang Madinah, orang Ansar ketika itu tuan-tuan, dia dah bosan dengan peperangan. Sebab mereka ni mewarisi perang daripada nenek moyang mereka. Antara Aus dengan Khazraj ni tuan-tuan adalah selama 120 tahun. Perang lama dah. Dan dia berperang tanpa sebab. Nenek moyang dia dulu mungkin ada dendam. Tapi anak-anak cucu ni berperang tanpa sebab. Hanya mewarisi saja kemarahan daripada nenek moyang dia. Ta'assub kepada dia punya kabilah-kabilah dia. Perang. Jadinya tuan-tuan, bila datang mesej perdamaian, hati dia boleh terima. Terbuka dah. Kita dah jemu dah berperang ni. Penat dah. Jadi ini waktu yang terbaik untuk kita terima mesej perdamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu orang Ansar ni, orang Madinah. Dia kerap dengar cerita tentang orang Yahudi, tentang kedatangan Rasul yang terakhir. Kerap sangat dengar tuan-tuan. Dan pernah mereka dengar antara nama yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah namanya Muhammad. Muhammad. Sifat-sifat tu Allah memang sifatkan di dalam kitab Taurat, Rasul yang terakhir. Ada. Sebab itu ada seorang tokoh. Ada seorang tokoh sahabat Nabi di Madinah yang namanya sama dengan nama Nabi, iaitu Muhammad bin Maslamah. Maslamah ayahnya adalah orang Khazraj, tak silap saya, ataupun Aus. Tetapi dia ada keturunan bersama dengan kabilah Yahudi. Dan dia banyak bergaul dengan orang Yahudi dan membaca kitab Taurat. Kerana selalu dengar nama Rasul terakhir namanya Muhammad, dia telah menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Dan dia dikenali sebagai Muhammad bin Maslamah. Nanti kita masuk cerita perang nanti tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok Nabi menggunakan Muhammad bin Maslamah ni di Madinah macam mana tuan-tuan. Sangat-sangat praktikal. Dan Nabi gunakan strategi-strategi yang sangat baik yang boleh kita contohi. Muhammad bin Maslamah. Jadi dia dah dengar sangat nama Muhammad ni daripada kitab Taurat. Bila dia tahu saja yang Nabi ni adalah Rasul, terus dia beriman tanpa berfikir panjang dan tanpa melihat siapa Muhammad. Nanti tuan-tuan tengok dalam perjanjian Aqabah kedua, bila yang beriman ketika itu 70 orang, mereka sampai Mekah tuan-tuan, bila ditanyakan siapa Muhammad, dia tak kenal. Nama kenal, muka tak cam. Sampai ke Mekah tuan-tuan, dia pergi ke Mekah. Muhammad yang mana satu ya? Sampai orang Mekah kata apa? Kamu pergi ke Masjidil Haram, kamu kenal Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang Mekah, orang Madinah kenal. Sebab Al-Abbas ni pakcik Nabi, dia selalu berniaga dekat Madinah.
Kenal? Oh, Al-Abbas saya kenal. Saya cam muka dia. Kalau kamu nampak Al-Abbas, lelaki sebelah Al-Abbas, itu Muhammad. Sebab bila Abu Talib pakcik Nabi wafat, yang menjaga Nabi adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah ayah kepada Abdullah bin Abbas. Ada beberapa nama lah tuan-tuan dalam sirah ni. Saya minta maaf lah kalau terlalu banyak mungkin kita pun terkeliru. Okey? Ini antaranya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya tuan-tuan, dia menerima agama ni kerana kerana cerita tentang Nabi ni kerap kali mereka dengar daripada mulut orang Ansar. Aus Khazraj tak ada kitab. Orang Yahudi di Madinah ada kitab. Jadi mereka lebih tertarik dengan ajaran daripada agama Yahudi. Dan yang keempatnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa orang Madinah lebih mudah menerima dakwah Nabi SAW adalah kerana orang Madinah ni adalah golongan-golongan muda. Berbanding dengan orang Mekah, kebanyakan majoritinya adalah golongan-golongan senior yang lebih tua daripada Nabi SAW. Tengok saja pemimpin dia, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan ni semua pangkat-pangkat pakcik Nabi SAW, level yang atas-atas. Tapi bila tengok orang-orang Madinah, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, Al-Barra, Al-Haram, Abdullah bin Al-Haram, ini adalah tokoh-tokoh muda. Mereka masuk Islam sekitar usia 30-an ke 40-an. Nabi masa peristiwa hijrah, usia Nabi 50-an, 53, 54. Jadi kita boleh nampak kenapa mereka mudah menerima dakwah Nabi SAW, lebih mudah daripada orang-orang Mekah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir sekali sekadar untuk menghabisi sahaja. Nanti insya-Allah kita akan ulang pada pertemuan yang akan datang. Nabi SAW pada perjanjian Aqabah yang kedua, orang Madinah keluar daripada Madinah ni tuan-tuan, dia pergi ibadah haji. Buat ibadah haji tuan-tuan, yang beriman kepada Nabi ketika itu adalah 70 orang. 70 orang, termasuk ada 2 wanita. Okey, seorang nama Ummu Mani', seorang lagi namanya Ummu Amarah ataupun dikenali sebagai Nusaibah. Ada 2 orang, 70 ramai dah. Yang pergi jemaah daripada Yathrib ni adalah 500 lebih, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang musyrik. Tapi mereka semua dalam rombongan pergi melaksanakan ibadah haji. Nazir akan cerita pada tuan-tuan kenapa orang musyrik pun pergi melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.